Malam ni kita akan kembali menyambung kuliah kita yang tertangguh pada pertemuan yang lepas dalam mengupas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang ditafsirkan melalui kitab tafsir Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala pada bab bernikah, nikahul musyrikat, bernikah dengan orang yang bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ni kita dapat bersama kembali setelah kita melaksanakan kefarduan perintah solat maghrib secara berjemaah, dan yang mana pada malam ni kita akan kembali menyambung kuliah kita yang tertangguh pada pertemuan yang lepas dalam mengupas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang ditafsirkan melalui kitab tafsir Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala pada bab bernikah, nikahul musyrikat, bernikah dengan orang yang bukan Islam dan Muslim, mereka yang musyrik pada Allah SWT. Jadi kita telah sedia maklum, perkahwinan dengan mereka yang kafir secara umumnya dilarang di dalam Islam. Tetapi ada yang mendapat pengecualian tertentu berdasarkan dalil-dalil dan perintah petunjuk daripada Allah SWT sendiri. Seperti mana dalam firman-Nya yang lain disebutkan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Boleh tengok surah Al-Baqarah 221. Allah Taala telah berfirman, wala tankihul musyrikat, jangan kamu bernikah dengan orang yang perempuan yang musyrik, hatta yu'min, sehinggalah mereka beriman. Jadi secara umum menikah dengan mereka yang syirik secara umumnya tidak dibenarkan. Hatta yu'min, sehinggalah mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amatum, dan hamba perempuan, pembantu perempuan, amah, dipanggil amah. Sebab tu kita biasa kalau pembantu rumah kita panggil amah. Dia asal daripada perkataan Arab sebenarnya, amah. Amah ni kalau dalam Arab maksud sebenar dia amun, amatun. Asal daripada perkataan amatun, yang bermaksud makcik. Makcik
sebelah mak, sebelah bapa. Kalau amun, pakcik ataupun bapa saudara sebelah ayah, sebelah bapa. Kalau amatun, maksudnya makcik sebelah bapa. Kalau bapa saudara sebelah mak, khol. Khol. Kalau mak saudara sebelah mak kita, mak adik-beradik mak yang perempuan, kita panggil kholah. Betul, kita dengar kadang setengah ada yang bahasakan diri mereka pada anak-anak kecil ni kholah. Mungkinan kawan mak lah. Kawan mak. Tapi kalau ikutkan frasa dia, maksudnya adik-beradik perempuan sebelah mak, kholah. Tapi maksudnya luas. Maksud luas. Jadi amah, sini amah. Sini alif dan ain. Amatun, maksudnya hamba. Dimasukkan sini hamba mukminah. Hamba yang perempuan yang beriman, khairum min musyrikatin, lebih baik, lebih mulia, lebih mulia berbanding daripada musyrikah, berbanding perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, sekalipun mereka tu lebih menarik hati kamu, sekalipun perempuan yang musyrik lebih cantik, lebih berharta, lebih berketurunan, lebih pandai mengambil hati, tapi berkahwin dengan perempuan yang muslim, sekalipun dia hamba, sekalipun dia hitam, dia tak ada apa-apa, perangai dia buruk sekalipun, itu lebih mulia berbanding kita berkahwin dengan perempuan yang musyrikah. Wala tunkihul musyrikin, dan jangan kamu bernikah lelaki perempuan yang muslimah, jangan kamu bernikah dengan musyrikin, dengan lelaki yang musyrik, hatta yu'minu, sehinggalah mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum musyrikin walau a'jabakum, dan hamba yang beriman lelaki adalah lebih mulia. Perempuan mereka nak kahwin dengan hamba lelaki tak ada masalah. Tapi tak adalah hamba zaman sekarang. Dan hamba lelaki lebih mulia, lebih baik untuk dikahwini berbanding dengan lelaki yang syirik, sekalipun dia lebih menarik hati kamu. Jadi ayat ni telah dinyatakan kita dalam pertemuan sebelum ni. Apa yang dimaksudkan dalam firman Allah yang menjadi fokus kat sini adalah tankihul musyrikat, perkahwinan dengan perempuan yang syirik. Dia ada beza perkahwinan dengan perempuan yang syirik dengan lelaki yang syirik. Dia ada beza. Dia ada beza perbahasan dia. Jadi yang dimaksudkan perempuan yang syirik di sini, mengikut satu pandangan, mengatakan bahawa yang dilarang, yang dimaksudkan syirik di sini adalah mereka yang menyembah berhala ataupun seumpama dengannya. Mereka yang menyembah pokok, mereka yang menyembah batu, mereka yang menyembah gunung, menyembah apa lagi? Kereta, apa-apalah. Maksudnya dia sembah selain daripada Allah SWT. Jadi mereka ni ataupun tak sembah apa-apa, ataupun sembah alam ni, dikatakan inilah yang dimaksudkan dengan syirik. Ini pandangan yang pertama. Pandangan kedua, pandangan pertama mengatakan yang syirik adalah termasuk mereka yang menyembah selain Allah, dan termasuk mereka yang beragama Nasrani dan juga Yahudi dan Nasara. Ini pandangan pertama. Semua sekali selain daripada Islam, semua itu musyrik yang dimaksudkan dalam Quran. Tapi pandangan yang kedua ni, pandangan kedua hanya mengkhususkan mereka yang syirik. Dimaksudkan di sini, perempuan yang syirik adalah perempuan yang sembah selain daripada Allah saja, tapi tidak termasuk
Yahudi dan Nasara, tak termasuk. Yang pandangan yang kedua ni, yang hanya mengatakan bahawa musyrik ni adalah orang yang sembah selain Allah daripada Allah, tak termasuk. Sebenarnya yang Yahudi dan Nasara tak termasuk dalam ayat ni, ayat yang kita bicarakan ni. Ini adalah pandangan jumhur ulama, termasuklah imam 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ittifaq mazhab Syafi'i, termasuk juga mazhab Hambali, semua mengatakan yang syirik yang maksudkan dalam ayat ni, yang dilarang hanyalah perempuan yang menyembah selain Allah SWT, tapi tidak termasuk, tidak dimasukkan Yahudi dan Nasara. Maksudnya Yahudi dan Nasara ni tak dilarang. Ini adalah kesepakatan jumhur, majoriti ulama. Namun pandangan pertama yang mengatakan semua termasuklah Yahudi dan Nasara tak boleh dikahwini. Perempuan Yahudi dan Nasara ataupun yang menyembah selain daripada itu, semua tu tidak boleh dikahwini. Ini adalah pandangan setengah ulama. Termasuklah pandangan mazhab Syiah. Syiah melarang untuk berkahwin, untuk lelaki Muslim berkahwin dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab. Jadi ini semua telah dijelaskan di dalam tafsir-tafsir, dalam kitab-kitab fiqh sejak zaman berzaman. Yang mana seperti mana Allah SWT telah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkatalah Yahudi, Uzairun ibn Allah, Uzair itu anak Allah. Mereka menjelaskan, mereka yang mengatakan bahawa mereka ni adalah syirik, Yahudi dan Nasara ni syirik adalah berdasarkan firman wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Berkata Yahudi Uzairun ibn Allah. Uzair ini anak Allah. Siapa Uzair? Kita telah bicarakan sebelum ni. Uzair ni adalah lelaki yang pernah disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah, au qalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Bila au qalladhi marra, bila diceritakan berkenaan seorang lelaki marra, melalui satu kota, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana telah runtuh, hancur sama sekali. Dikatakan kota itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, yang mana telah dihancurkan oleh Buhtan Nasar. Yang saya ada sebut teman sebelum ni, Buhtan Nasar tu adalah Namrud. Saya silap, saya memang tu silapan. Sebab saya baca apa ni lah, kadang bahasa Arab ni kalau kita baca laju boleh tersilap lah. Dia sebenarnya salah, saya salah maklumat lah. Yang mana dia Buhtan Nasar bukanlah Namrud. Buhtan Nasar merupakan salah seorang daripada Raja Babil ataupun Babylon. Tapi dia bukanlah pada zaman Namrud. Namrud pada zaman lain. Ini silap lah, saya kena jelaskan balik lah. Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi Buhtan Nasar, Namrud dan persamaan mereka ni, Namrud dengan Buhtan Nasar ni, dua-duanya pemerintah Babil. Dan kedua-duanya pemerintah Babil yang paling hebat lah pada zaman masing-masing. Namrud dengan zaman dia, dan Buhtan Nasar dengan zaman dia. Buhtan Nasar tu yang membina kota tergantung tu. Tapi Namrud dengan zaman dia. Tapi kedua-dua raja ni disebutlah hadis, ada 4 pemerintah dunia. Maksudnya Nabi pernah sebutkan dalam satu riwayat, ada 4 raja yang pernah memerintah dunia. 2 di kalangan muslimin, di kalangan orang Islam, dan 2 lagi di kalangan kafir. Yang Islam tu Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain. Dan juga yang kafir dia ialah Namrud dan juga Buhtan Nasar. 4 lah.
Nah, dalam riwayat lain Nabi sebut, dan akan ada pemerintah dunia dari kalangan keturunanku. Ini ya, ulama kata inilah dikatakan Imam Mahdi akhir zaman. Jadi ada dikatakan lelaki itu adalah Bukhtanasar yang telah menghancurkan kota. Lalu Uzair bila mana lalu kota tu, berkatalah diri dia bertanya pada diri dia sendirilah. Dia tertanya, qala anna yuhyi hazihi Allah ba'da mautiha, macam mana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Sesuatu yang telah mati, Allah akan hidup, Allah akan, sebab dua perbahasan ni dia menjadi satu perbahasan yang besar lah pada zaman Namrud dan pada zaman Bukhtanasar dan juga pada zaman Fir'aun. Bila mana mereka mempertikaikan ucapan nabi-nabi mereka yang datang untuk mengislamkan mereka, mereka katakan bahawa Tuhan, yakni Allah SWT, menghidupkan dan mematikan. Jadi mereka kata, Bukhtanasar kata, Namrud kata, Fir'aun kata, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi dia mempersoalkan, dibawa dua orang lelaki, dua orang banduan. Jadi dia kata, yang pertama aku bunuh, jadi disuruh bunuh, jadi aku mematikan. Dan yang kedua dilepaskan, jadi dia kata, dan dia katakan aku menghidupkan, membiarkannya hidup. Jadi tertanyalah berdasarkan perbahasan yang terkenal, perdebatan yang terkenal. Jadi Uzair tertanya macam mana Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi dalam peristiwa tu Uzair dimatikan. Ya khawiyatun ala urusyah qala anna yuhyi hazila ba'da mautiha fa amataha Allah mi'ata amin. Kemudian dimatikan 100 tahun. 100 tahun dimatikan. Lebih taklah tak macam kisah Ashabul Kahfi lah. 309 ditidurkan. Mi'ata amin, 100 tahun. Thumma ba'athah, kemudian dibangkitkan. Qala kam labis. Jadi Allah bertanya kepada melalui para malaikat bertanya kepada Uzair, berapa tahun baru kamu bangkit ni? Qala kam labis. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kata Uzair, boleh jadi sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin. Kamu sebenarnya telah mati. Dibiarkan, tak disentuh selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kamu tengok makanan kamu dan minuman kamu, buah-buahan kamu yang kamu bawa, tidak disentuh. Maksudnya elok. Jadi bila dia tengok, ya elok. Kalau dikatakan sehari atau 2 hari, betul lah elok. Tapi Allah nak tunjukkan, wanzur ilal himar, tengok pula keldai yang kamu naik. Macam mana? Yang kamu datang tadi dengan keldai, tengok sebelah dia keldai, tinggal tulang. Mustahil kalau mati baru sehari tinggal tulang, langsung tak ada bangkai, langsung tak ada sisa. Wanzur ilal himarika walina ja'alaka ayatan linnas, dan Allah menjadikan itu adalah sebagai petunjuk pada manusia. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan hari kebangkitan. Jadi Allah nak mengatakan bahawa hari kebangkitan tu, bila dalam Islam disebutkan hari kebangkitan, manusia semua akan dibangkitkan selepas dimatikan, semua bangkit. Jadi begitulah ditunjukkan dalam peristiwa Uzair. Dia telah dibangkitkan. Wanzur ilal izama kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Jadi dihidupkan himar tu di hadapan Uzair. Uzair mungkin tak boleh tengok macam mana dia dibangkitkan, dihidupkan pula. Dihidupkan pula himar di hadapan dia, lantas dia hidup, sehingga mengeluarkan bunyi. Lantas dia mengatakan, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Barulah aku mengetahui bagaimana yang dikata yang dimaksudkan dengan kekuasaan Allah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, ke atas setiap sesuatu. Jadi jelas. Jadi bila mana Uzair kembali kepada kaumnya, lantas dia dikatakan bahawa anak Tuhan. Terbalik.
Bukan sahaja mereka ni mengingkari kebesaran apa yang telah ditunjukkan dalam peristiwa Uzair, tapi bahkan mereka mengatakan Uzair ni anak Tuhan. Panjanglah kisah ni. Kemudian dalam peristiwa Isa pun, Nabi Isa alaihissalam pun sama, datang kembali pada kaum dia dalam keadaan yang masih bayi, dalam keadaan yang masih anak-anak kecil. Jadi apabila dipersoalkan kepada ibu dia, Sayyidatina Maryam, jadi dijawab oleh Isa sendiri, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni hamba Allah. Dia dah bagi tahu dah. Ucapan pertama yang dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, qala inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab. Aku ni akan diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku ni akan dijadikan nabi. Tak ada anak di situ. Tak ada Tuhan di situ. Sebut nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku ni membawa keberkatan di mana sahaja tempat aku berada. Ainama kuntu wa awsani bisolah, dan aku disuruh solat. Wa utiyaz zakah, disuruh untuk tunaikan zakat, solat. Kalau anak Tuhan buat apa nak solat, nak sembahyang kepada siapa? Jadi jelas mereka telah menyeluk. Bila tengok perkara-perkara yang ajaib pada Nabi Isa, akhirnya mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Jadi ini adalah bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Jadi bukanlah salah Nabi, bukanlah salah Uzair, bukanlah salah Sayyidina Isa, ataupun bukanlah salah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun keturunan-keturunan. Sama ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, ataupun Ja'far Muhammad Al-Baqir, Ja'far Sadiq. Semua itu tak ada kaitan. Sekalipun Syiah mengklaim bahawa itu adalah nabi mereka, itu adalah imam mereka. Jadi itu adalah satu tanggapan salah. Sebab tu bila kita sebut Syiah ni bukanlah maksudnya Syiah ni bukanlah maksud imam-imam yang mereka sebut tu membawa fahaman yang mereka dakwakan. Tak, imam-imam Syiah berlepas diri daripada apa yang mereka dakwakan. Sebab maksud Syiah tu sini adalah pengikut. Itu adalah disebabkan mereka yang taksub dalam mengikut imam-imam mereka. Jadi apa yang telah diajarkan adalah agama yang jelas, namun diselewengkan. Jadi bila disebut ahli kitab, pandangan jumhur ulama mengatakan bahawa ahli kitab ni bukanlah yang dimaksudkan dengan mereka yang musyrik, tidak boleh dikahwini. Perempuan mereka tidak boleh dikahwini. Ini adalah berdasarkan banyak lagi dalil-dalil yang kita belum lagi masuk dalam bab hukum nanti. Kita akan masuk dalam bab hukum nanti. Jadi pokok dia nak katakan bahawa mereka ni adalah orang yang berlainan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Tengok. Amatun mu'minah, dan dimaksudkan amatun mu'minah adalah hamba perempuan. Hamba perempuan yang mana dimiliki berdasarkan firman Allah SWT, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini dalil lah yang mengatakan bahawa berkahwin tu adalah menambahkan rezeki kan. Wa ankihul ayama, berkahwinlah kamu dengan mereka yang bujang, minkum wassalihina min ibadikum, di kalangan, dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan hamba-hamba kamu. Jadi boleh kahwin dengan hamba, tak ada khilaf. Kalau perempuan musyrik tadi ada khilaf, walaupun jumhur membenarkan.
Tapi berkahwinan dengan hamba adalah dibenarkan. Wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Dan sekiranya mereka miskin, sekiranya perempuan yang kita kahwin ni tak ada harta, lelaki pun miskin tapi nak kahwin dengan perempuan kaya, jadi sekali pun perempuan yang miskin ataupun tak ada apa, ataupun tak ada rupa, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan kekayaan. Allah akan kayakan kamu, yughnihimullahu min fadlih, daripada limpah kurnianya. Jadi ni antara dalil lah mengatakan bahawa kahwin ni insya-Allah rezeki akan bertambah. Allahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah itu adalah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ini adalah dalil-dalil mengatakan bahawa bolehnya berkahwin dengan seorang hamba sekalipun mereka itu kurang menarik hati kamu. Namun kembali kepada berkenaan mereka yang musyrik, jadi dalam Quran orang kafir ni dibahagikan kepada dua. Yang pertama dipanggil dengan musyrikin secara umum. Nanti kita akan bicarakan secara khusus. Dan satu lagi kafir yang disebutkan adalah ahli kitab. Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Telah disebutkan berkenaan ahlil kitab wal musyrikin, dan juga mereka yang musyrik. Jadi mereka ni adalah golongan yang berbeza. Tapi bila kata adakah mereka ni kufur, adakah mereka ni tak kufur? Ya, mereka ni tetap kufur. Bukanlah dikatakan mereka ni berbeza maka mereka ni tak kufur, tetap kufur. Sebab dalam ayat yang lain disebutkan innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, mereka ni masuk neraka. Jadi kalau bukan sebab kufur, kenapa tidak disebutkan mereka ni confirm masuk neraka? Jadi jelas bahawa mereka ni ada perbezaan, ada hukum yang khusus, dikhususkan berkenaan ahli kitab. Ahli kitab ni ada khusus hukum-hukum tertentu, yang mana walaupun mereka ni kategori kafir, tapi kafir ni status kafir ni tetap tak mengubah bahawa mereka ni ahli kitab. Mereka ni pernah diberikan kitab. Jadi mereka ni orang kafir tapi mereka ni ada keistimewaan yang tersendiri, disebabkan mereka ni ahli kitab. Bila dalam Quran disebutkan qul ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab, kata ulama tafsir katakan bahawa ini adalah lafaz Allah SWT khusus untuk ahli kitab, bukan orang kafir yang lain, musyrik yang lain, nak mengatakan bahawa dengan tujuan supaya mereka ni terdorong, tertarik. Bila dalam Quran ada lafaz khusus qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, maksudnya mereka ni dengan harapan bahawa mufassir kata mereka ni terdorong, mereka ni tertarik dengan firman Allah, dengan maksud wahai ahli kitab, bukankah kamu ni telah diberikan kitab? Disebut ya ahli kitab, maksudnya kamu bukankah dah diberikan kitab? Kenapa kamu ni masih nak ingkar lagi? Bukankah dalam kitab kamu telah tertulis wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dalam Quran sebut dalam kitab Injil tu sendiri disebutkan bahawa akan ada datangnya seorang rasul pembawa berita gembira yang bernama Ahmad. Dalam kitab Injil disebut, kitab Injil yang asal. Allah telah berfirman, dalam kitab Taurat juga disebut berkenaan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka lebih mengenali berkenaan Nabi SAW dalam hadis. Mereka lebih mengenali Nabi lebih daripada anak-anak mereka sendiri. Jadi dalam Quran bila disebutkan ya ahli kitab, dengan tujuan mereka untuk menarik hati mereka.
untuk mengambil dengan tujuan bahawa mereka ni sepatutnya lebih faham. Banding kita nak tarik orang Islam, bukan Muslim yang tak tahu apa-apa ni, tiba-tiba nak cerita pasal Islam. Sebenarnya lebih mudah diceritakan pada ahli kitab. Lebih mudah. Sebab tu sebenarnya Madinah tu telah pun dipenuhi dengan ahli kaum Yahudi. Sekalipun Nabi SAW belum sampai ke Madinah lagi. Sebab tu bila mana orang Yahudi bergaduh dengan kaum Ansar dari suku Aus dan Khazraj, mereka akan berkata kepada Aus dan Khazraj, mereka bergaduh, mereka kata, kamu tunggu akan datangnya Nabi akhir zaman yang akan datang ke sini, dan kami bersama-samanya akan memusnahkan kamu. Siap ugut ni. Mereka begitu yakin. So mereka yakin apa yang ada dalam kitab akan datang Nabi akhir zaman. Cuma dalam kitab mereka hanya disebut akan lahir di tanah yang penuh dengan pohon kurma. Jadi yang disebut. Jadi mereka yakin Madinah tempatnya. Banyak ciri-ciri Madinah tempat dia. Jadi mereka kenal Nabi SAW. Tapi bila mana ditakdirkan Allah SWT lah. Takdir Allah Ta'ala, orang Ansar pergi ke Mekah. Pergi dulu ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bertemu pula dengan Nabi SAW. Nak takdir bahawa mereka dulu jumpa sebelum Yahudi jumpa. Bila mereka dengar berkenaan Nabi SAW, berkenaan apa yang dilakukan Nabi berdakwah kepada orang-orang Mekah. Lantas 6 orang ni yang datang, Allah Alam ada kata 7, datang bertemu dengan Nabi SAW dan Islam di tangan Nabi SAW. Itu yang dikatakan perjanjian Aqabah yang pertama. Islam. Dan mereka balik dan bawa pula berapa orang lagi, berapa belas orang lagi untuk Islam. Itu dinamakan perjanjian Aqabah kedua. Kemudian barulah terjadi peristiwa hijrah. Itu orang kata itu semua dengan kuasa Allah. Jadi mereka bila mana mereka nak masuk Islam, bila mana mereka kenal Nabi SAW, kaum Ansar ni kenal Nabi SAW, maka mereka kata lebih baik kita masuk dulu sebelum orang Yahudi masuk. Jadi hasilnya ini menyebabkan Yahudi bertambah marah dan tak boleh terima, hingga menyebabkan mereka bertambah ingkar daripada agama Allah SWT. Sekalipun mereka telah menerima wahyu sebelum daripada orang-orang Arab lagi. Okey. Ini asbabun nuzul. Okay, kita masuk pada asbab nuzul. Ada 2 peristiwa yang dikatakan berkaitan dengan asbab nuzul ayat 221. Pertama, ayat ni diceritakan berkenaan seorang lelaki, seorang sahabat yang bernama Mursid bin Abi Mursid. Mursid bin Abi Mursid. Kenal tak? Tak pernah. Siapa Mursid ni? Mursid ni dia antara ahli Badar. Kita tahu perang Badar perang pertama dalam Islam. Dengan dalam riwayat yang paling masyhur 313 orang. Yang menyertai Badar 313. Dalam 313 tu yang berlawan dengan 1000 orang kafir musyrikin, hanya ada 2 orang sahaja tentera berkuda. Yang mana salah seorang daripada tentera berkuda itu adalah Mursid bin Abi Mursid. Tu. So dia ahli Badar. Okay, jadi disebutkan dalam peristiwa berkenaan Mursid bin Abi Mursid Al-Ghunawi ataupun Al-Ghanawi, bahawa ketika mana dia membawa sejumlah tawanan daripada Mekah, selepas daripada perang, daripada Mekah ke Madinah. Sedangkan di masa jahiliah dulu, di masa ketika dia jahiliah, waktu Mursid ni belum lagi Islam, dia pernah menjalinkan hubungan. Dia pernah bersama dengan seorang perempuan yang bernama Anaqa. Maksud waktu dia belum Islam, dia pernah bersama dengan seorang perempuan. Jadi bila mana dia dah Islam, menang perang,
membawa tawanan-tawanan, termasuklah perempuan yang bernama Anak ni, yang ikut perang ni dan kalah perang. Jadi perempuan yang bernama Anak ni bertanya kepada Mursid, dia kata, bukankah kamu ni masih bujang? Bukankah kamu ni masih belum kahwin lagi? Jadi ya, tidakkah kamu mahukan aku? Maksud kamu masih tak, adakah kamu ni masih berkenan dengan aku ni? Jadi bila dalam hati dia sebenarnya masih sayang pada perempuan tu. Sedangkan perempuan ni adalah perempuan yang musyrik. Jadi lantas Mursid pun datang kepada Nabi SAW dan bertanyakan berkenaan hal tersebut. Lalu turunlah ayat ni. Wala tankihul musyrikat, jangan kamu berkahwin dengan perempuan yang musyrik hatta yu'minu, sehinggalah dia beriman. Namun Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahawa kisah Mursid tadi bukanlah asbab nuzul yang sebenar. Ayat yang diturunkan tadi, ayat Al-Baqarah 221. Tapi yang dikatakan kisah yang sebenar adalah diriwayatkan berkenaan Abdullah bin Rawahah. Siapa yang pernah dengar kisah Abdullah bin Rawahah, antara sahabat yang syahid dalam perang Mu'tah, yang kita pernah dengar, perang melawan dengan Rom, perang Mu'tah, yang mana Abdullah bin Rawahah, yang mana dia mempunyai seorang hamba yang berkulit hitam, hamba perempuan, amah. Dan ketika mana dia marah kepadanya, marah pada hamba perempuan ini, dia tampar, dia pukul. Lalu dia pukul sampai perempuan ni sakit lah, sampai perempuan ni terluka, hamba perempuan ni terluka. Lalu dia rasa bersalah, dan dia rasa tak sedap hati lah. Azan. Okay. Jadi Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang hamba perempuan berkulit hitam. Lantas dan dia pernah memukulnya. Lantas disebabkan perasaan bersalahnya, jadi ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang hamba perempuan, dan apakah yang aku patut lakukan kepadanya? Jadi kata Nabi SAW, apakah yang dia buat kat rumah? Biasanya aku pernah melihat dia pernah bersolat, dia pernah berpuasa, dia pernah berwuduk. Namun aku tidak mengetahui dia Muslim ataupun tak. Jadi Abdullah bertanya, mungkin kita kata takkan tak tahu itu Muslim, tapi Abdullah tak tahu. Sahabat tak tahu pada awal Islam, kita tahu disebabkan Islam telah lama sampai. Tapi Abdullah bertanya sebab dia tak tahu. Jadi dia menjadi asbab pada hidayah, asbab kepada syariat. Jadi Nabi kata, ya wahai Abdullah, dia dah Muslim lah tu. Dia dah Muslim. Lantas Abdullah pun balik dan dia membebaskan wanita hamba dia, dan berkahwin dengannya. Lantas bila mana hal perkahwinan dengan hamba ni diketahui oleh kaum musyrikin, mereka mengajak-ajak Abdullah, mengatakan bahawa lebih kurang apa barang kahwin dengan hamba, tak ada kelas langsung. Jadi turunlah ayat, wala ammatum mu'minatun khair, berkahwin dengan hamba tu lebih mulia, lebih berkelas, lebih daripada orang yang musyrik. Perempuan yang musyrik sekalipun dia lebih cantik, lebih kaya dan sebagainya. Jadi itu antara peristiwa yang membawa kepada asbab nuzul surah Al-Baqarah ayat 221. Jadi ada perbahasan khusus, maksudnya taklah berkaitan dengan asbab nuzul, ada berkaitan hukum kat situ berkenaan perkahwinan dengan kaum musyrikin. Yang itu kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.